Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali pada minggu yang ke-20 ini. So, minggu ini kita akan belajar berkenaan tentang penyelesaian masalah melibatkan peratus. Okey. Kita akan tengok dulu standard pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, standard pembelajaran kita adalah 2.4.1 menyelesaikan masalah harian melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, kita akan pergi seterusnya. Okey, kita akan cuba buat soalan penyelesaian masalah. Okey, awak ada tengok kat situ skrin awak tu. Okey, yang soalan pertama. Di dalam sebuah bakul terdapat 50 biji ciku dan 120 biji manggis. So saya kalau ajar anak murid, saya lebih suka untuk kita lukis, kita buat sedikit grafik lah. Okey, mula kita ada dua bakul kat situ. Okey, iaitu bakul yang diisi oleh 50 ciku dan bakul satu lagi diisi oleh 120 manggis. Okey. Dan awak tengok balik dalam tu dia kata apa? 20% daripada manggis itu telah rosak. Okey, kat sini dia kata okey 20%. 20% okey rosak. Maksudnya kalau 20% rosak, dia ada lagi baki 80% yang masih elok. Sebab kita bermain dengan peratus, iaitu 100%. Jumlah 20 campur dengan 80, jawapannya 100. Okey. So selalunya dalam exam, dalam peperiksaan, dalam soalan, dia akan tanya awak, kalau dia tanya rosak, dia akan tanya sebaliknya elok. Kalau dia tanya jual, dia bagi kau tentang jual, tapi dia akan soal awak tentang berapa yang tinggal. Dia akan tanya sebaliknya. Kalau dia tanya lelaki, dia akan tanya sebaliknya adalah perempuan. So soalan tu kata hitung jumlah. Kita tengok balik apa yang soalan tu kata. Dia minta untuk awak hitung jumlah bilangan ciku manggis yang masih elok. Jadi dekat ciku ni semuanya elok sebab tak ada pernyataan dalam ni yang menyatakan dia adalah rosak. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? So yang pertama sekali awak kena pandai buat ayat matematik. Apa ayat matematik di kelas? Jumlah apa yang dimaksudkan dengan perkataan jumlah ni kelas? Jumlah ni adalah hasil tambah. So apakah ayat matematik yang sesuai untuk kita buat? Saya tulislah ayat matematiknya. Awak pun sama, nanti kalau awak nak buat, awak kena tulis ayat matematik yang terlibat. Ayat matematik yang terlibat adalah 50 ciku kita akan tambahkan dengan 80% daripada buah manggis yang elok tu. Kita nak cari 80% daripada buah manggis sebab 80% ni yang elok, 20% tu rosak. Jadi inilah ayat matematik dia. 50 tambah dalam kurungan 80% darab 120. Jadi kita kena selesaikan dulu yang dalam kurungan tu. So awak tengok saya selesaikan 80 per 100 kita darabkan dengan 120. Awak ambil apa? Kita boleh potong satu bawah satu atas. Kenapa ini kita boleh potong? Sebab bawah dia adalah satu. Jadi kita kena potong penyebut dengan pengangka. Tak boleh potong penyebut dengan penyebut ataupun pengangka dengan pengangka. Kita mesti potong penyebut dengan pengangka. So satu bawah satu atas, satu bawah satu atas. Yang tinggal 12 dengan 8. 12 dengan 8 ni kalau kamu darabkan dia, kamu akan dapat 96. Maksudnya kita ada 50 biji ciku yang elok dicampur dengan 96 biji manggis yang masih elok. Kemudian awak tambahlah, awak tambah dengan 50, maka jawapan yang awak dapat adalah 146. 146 manggis yang masih elok. Ini awak kena salin. Awak kena salin dan tengok macam mana saya buat ayat matematiknya. Macam mana nak salin? Awak tekanlah butang pause. Awak tekanlah butang pause. So dia berhentilah sekejap untuk awak menyalin. So seterusnya kita akan pergi kepada soalan. Soalan nombor 2. Kita baca. 28% daripada 300 biji telur ayam ialah telur ayam grade A. Kita kalau boleh sama juga tadi. Kita buat gambar tu. Kita buat gambar supaya senang kita nak
selesaikan dia nanti kalau ada gambar. Okey, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okey, ni telur lah. Grade A, grade B, grade C. Okey, ni saya tulis A. Seterusnya kita ada grade B. Okey, seterusnya kita ada grade C. Cuba baca balik soalan tu, dia kata apa? 28% daripada biji telur ayam ialah telur grade A. Okey, A dia ada 30%. A dia ada minta maaf, ada 28%. Seterusnya dia kata apa? 45% telur grade B. Ni 45% telur grade B. Okey, C tak ada. Sebab dia kata selebihnya C. Okey, tapi memandangkan okey, kita tahu ada berapa jumlah semua telur ni. Okey, jumlah semua telur ni. Okey, saya pakai warna lain sekejap. Jumlah semua telur ni kalau kita kan dia bagi tahu kat situ. Okey, jumlah semua telur ni adalah berapa? Adalah totalnya adalah 300. Totalnya adalah dia kata 300. Mana dapat perkataan 300? 300 biji telur ayam. Telur ayam. Dia tulis kat situ kan A, B, C. So, jumlah dia semua 300. Ni grafik ni nanti pun awak salin. So, macam mana nak dapat kelas soalan ni? Okey, apa ayat matematik yang terlibat untuk kita dapat jawab soalan dia? Sebab soalan tu tanya awak adalah tentang berkenaan tentang bilangan telur grade C. Bilangan telur grade C. Dia tak minta bilangan telur grade A, B berapa jumlahnya. Dia nak terus dapat C. Okey, so kat sini kita main dengan peratus. Kita main dengan peratus. So nak buat apa kelas? Okey, awak tengok. Yang pertama sekali yang kita kena buat adalah kita tahu jumlah telur tu 28% dia tambahkan dengan 45%. C tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan, tapi kita tahu jawapannya adalah 300 biji telur. So nak buat macam mana? So kalau peratus dekat sebelah kiri ni belah kanan 300, sebelah kiri ni, so kat sini semua peratus. So apa awak nak buat? 100%. Awak tolakkanlah dengan 28 campur dengan 45 ni. So 28 campur 45 ni, 28 45 ni kita tambahkan dia. Okey, nak dapat peratus dia berapa? 4567, 73%. Awak tolakkanlah. Okey, kenapa kita nak tahu yang warna yang C ni berapa? Yang C ni berapa peratus? Okey, ni awak tolaklah, pinjam sebelah jadi 9, jadi 10 tolak 3, 7, 9 tolak 7, 2. So awak dapatlah 27%. So dia nak C saja kelas. So apa ayat matematik yang terlibat? Ayat matematik yang terlibat adalah 27% didarabkan dengan berapa? 300 biji telur. Biji telur. Okey, kita akan buat. Ini ayat matematik lah, tak perlulah tetap biji telur ni. Kita terus selesaikan 27% tu. Okey, saya akan selesaikan menggunakan warna biru. Wah, tengok macam mana saya selesaikan. Okey, 27% tadi. Okey, 27/100 awak darablah dengan 300. Okey, apa nak buat cikgu? Okey, kau potong satu sifar bawah, satu sifar atas, satu sifar bawah, satu sifar atas. Okey, 27 darab 3. 27 darab 3, 73, 21, 326, 78. 326, 78. So, jawapan kita adalah 81. Okey, telur grade C. Telur grade C. Nampak kita ada 81 telur grade C. Okey, macam mana nak salin? Awak tekan butang pause, lepas tu awak menyalin. Okey, awak kena salin benda ni kelas. Tekan butang pause sebab saya akan teruskan dengan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Mariam ada 620 biji guli. 40% berwarna hijau dan yang lainnya terbahagi sama banyak kepada warna hitam, kuning dan merah. So kita tahu dekat sini daripada soalan je kita dah tahu dah. Kita ada warna hijau, kita ada warna hitam, ada warna kuning, warna merah. So ada 4 warna kat situ. Jadi kita akan buat dulu yang pertama, kita ada warna hijau. Okey, kita ada warna hijau, guli warna hijau. Seterusnya kita ada guli yang berwarna hitam. Berwarna hitam. Kita ada guli lagi yang berwarna kuning. Okey, dan kita ada satu lagi guli, satu lagi jenis guli yang berwarna merah. So ada 4 pilihan warna kat sini.
So dia kata 40% adalah warna hijau. Okey. Maksudnya yang mana tu kelas? Yang mana? Yang ini. 440%. Okey. Lepas tu dikata apa? Dan yang lainnya terbahagi sama banyak. Perkataan sama banyak ni maksudnya kelas, okey, kita tahu. Sebelum tu dia ada bagi tahu kat situ kata kunci dia semua guli yang ada ni, okey, semua guli yang ada ni bilangannya adalah berapa? Bilangannya adalah 620 biji guli. Okey, biji guli. Okay, nampak ada 620 biji guli. Okey, ingat bila dia main peratus, semua 620 biji guli ni kelas. Okey, 620 biji guli ni adalah bersamaan dengan 100% guli yang ada. Ini maksudnya keseluruhannya guli warna hijau, warna hitam, warna kuning, warna merah kalau awak campurkan dia jadi 100%. Okey. So, memandangkan dia kata tadi dia menggunakan kata kunci sama banyak. Apa maksud sama banyak? So, kita tahu 100% kita tolakkan dengan 40%. Guli warna hijau, kita akan dapat dekat sini 60% lah. Kalau awak buat, kita dapat dekat sini 60%. 10 tolak 4 jadi 6 kan? Okey. 60% diguna perkataan sama banyak. So, kita akan tahulah 60 bahagi 3. 60 bahagi 3 awak akan dapat 20%. Okey, apa maksud 20% tu kelas? Okey, maksud 20% tu dekat sini 20%, kat sini 20%, kat sini 20%. Setiap guli itu 20%, 20%, tambahkan dapat 60%. Soalan tanya, okey, hitung guli berwarna apa? Guli warna merah. So apa ayat matematik dia kelas? Ayat matematik dia kau kena buat dululah. Okey, ayat matematik dia yang terlibat adalah apa? Guli warna merah. Tengok guli warna merah berapa peratus tu? 20%. Okey, awak kenalah darabkan dengan total guli yang ada dalam dia iaitu 620. Okey, sekarang kita akan selesaikan bersama-sama macam mana nak buat soalan tersebut. Okey, 20/100 awak darablah dengan 620. Nak buat apa langkah seterusnya cikgu? Awak potong satu sifar dekat penyebut, satu sifar dekat pengangka, satu penyebut, satu pengangka. Tinggallah 62. Awak darabkan dengan 2, 2, 2, 4, 6, 2, 6, 2, 12. 6, 2, 12. So, kita ada 124 guli merah. Kalau awak nak semak, awak semaklah. Okey, kita ada 124, 124, 124. Awak tambah lagi 40% darab dengan 620. Awak kena semak. Okey, awak salin dulu soalan nombor 3 dengan tekan butang pause. Okey, saya akan padam dan kita akan teruskan dengan soalan nombor 4. 65% daripada 2,800 orang murid yang mengambil peperiksaan lulus. Okey. Saya dah kata tadi kelas, kalau satu soalan ditanya pasal lulus, dia bagi kau maklumat tentang lulus. Okey, satu lagi dia akan tanya sebaliknya, iaitu gagal. So soalan ni pun sama. Ingat apa yang kau kena ingat. Okey, yang pertama, kita ada 2,800 orang murid yang mengambil peperiksaan ni. Kau baca betul-betul. Yang ambil peperiksaan ni 2,800. Okey, 2,800 ni adalah 100%. So, lepas tu dia pecah kepada 2. Satu lulus. Satu lagi gagal. Dia dah bagi tahu kau yang lulus itu adalah dia bagi tahu awak yang lulus itu adalah 65%. So yang gagal daripada tu kau ambil 100 tolakkan dengan 65 ni peratus Awak dapatlah 10 tolak 5 5 ni 9 tolak 6 dah awak dapat 35%. Ni 35%. Okey, soalan kata apa? Soalan kata dia nak bilangan yang gagal. So kau tengok tu dia nak bilangan yang gagal. Dia merujuk kepada sinilah gagal. So apa dia punya jalan kerja? Jalan kerjanya adalah 35% didarabkan dengan bilangan pelajar 2,800. Okey. Kita akan buatkan soalan ni bersama-sama. Awak tengok macam mana saya buat. Okey. Okey, saya ambil tadi
35/100 awak darabkan dengan 2,800. Okey cikgu, apa nak buat cikgu? Sama. Kena faham konsep pengangka satu penyebut. Penyebut bawah, pengangka atas. Okey, potong-potonglah bagi adil. 2 potong bawah, 2 potong atas. So nak buat apa? Awak ambil 35, awak darablah dengan 28. Okey, 85, 40, 83, 24, 24, 4 jadi 28. So ni awak buat anak panah. 5 kali 2, 10. 3, 2, 6. Saya selalu kata kalau buat benda ni, dia 2 tingkat kan. Bila 2 tingkat, okay, 5 kali 2, 10 letak bawah. 3 kali 2, 6, 7. Awak tambahkan dia. Awak tambahkan dia, saya tulis kat sini. Tak muat ni. Dia jadi sifar 8. Lepas tu kita ada 7 tambah 2, 9. 980 murid yang gagal dalam ujian kelas. Gagal dalam ujian. Okey, ini dia. Murid gagal. Okay, sama, salin, tekan butang pause. Lepas tu sila salin. Okey, saya akan padam untuk saya buat soalan yang terakhir. Ada 5 soalan yang kita belajar. Okey. Jumlah bilangan kambing di 3 buah ladang A, B dan C. Okey, ada 3 ladang nak buat apa kelas? Saya pun sama cakap kat awak tadi. Pertama awak kenalah buat 3 ladang A, B, ini C. Okey, 3 ladang. Encik Saiful ada 150 ekor. Okey, semuanya ni semua yang ada dalam ladang dia ni, okey, semua bilangan yang ada dalam ladang dia ni jumlah dia. Jumlah dia. Jap saya buat. Kita buat grafik dulu supaya kita faham. Okey. Ini grafik dia kelas. Saya tuliskan dia. Okey, tadi kita ada ladang A, ladang B, ladang C. Jumlah kambing yang dia ada adalah 150 ekor. Ladang A dan ladang B masing-masing mempunyai 32%. Nampak? Diguna perkataan 32%. Guna peratus 32%. Okey, daripada jumlah kambing. Berapakah? Maksudnya dan ladang B masing-masing mempunyai. Sama ni, sama. Okey, berapakah ekor kambing yang terdapat di ladang C? Dia soalan kata dia nak ekor kambing yang terdapat di ladang C. Ingat tadi saya kata dalam soalan awak kena tahu dulu apa itu 100%. So dalam soalan ni 100% dia adalah 150. So sini ada 32, 32. Maksudnya kita daripada 100 tu kita kena tolakkan dengan 64. Mana datang 64 ni 32 campur 32. Awak tolakkan kedua-dua peratus ni untuk awak dapatkan 10 tolak 4, 6. Ini jadi 9, 9 tolak 6, 3. 36% duduk sini. Soalan kata dia nak C je. Okey, apa ayat matematik dia kelas? Ayat matematik dia adalah 36%. Awak darabkan dengan 150. Buat jalan kerja dia. 36/100 darab 150. Nak buat apa cikgu? Kau potong satu pengangka, satu penyebut. Okey, yang ini kita boleh pakai survey 5. 10 bagi 5 dapat 2. 15 bagi 5 dapat 3. Kita pakai lagi survey 2. Seterusnya, yang mana cikgu? 2. Jadi 1. 36 bagi 2, awak dapatlah 18. So, yang tinggal adalah 18. Kau darabkan dengan 3. 83, 24. 83, 24. 133, 45. Okey. 54 apa? Kambing. Dekat mana? Di ladang. Di ladang C. Hashtag. Ini jawapan kita. Okay, salin. Untuk soalan nombor 5. Dan kita dah habis dah ni. Tekan butang pause. Jangan lupa untuk awak menyalin. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tugasan awak. Okey, apa tugasan awak? Awak tengok tugasan awak. Okey, awak tengok betul-betul tugasan awak ni ada 5 soalan sahaja. Tugasan minggu yang ke-20. Salin dan selesaikan dalam buku latihan guru. Awak salin dah. Selesaikan dalam buku latihan guru. Okey, yang pertama, Nazri mendapat markah 92% dalam ujian matematik. Ini kau bacalah. Kau baca ada 5 soalan kat sini, jawapan pun cikgu dah bagi. Okey, apa yang cikgu Jai minta, awak buatlah. Awak buat apa kelas? Saya nak awak buat. Yang pertama, mesti ada ayat matematik. Okey, kalau saya lah. Saya kalau boleh, awak mesti ada grafik. Okey, lepas ada grafik, awak buat ayat matematik. Awak buatlah ayat matematik. Okey, matematik. Lepas tu barulah awak selesaikan. Awak selesaikan dia. Selesaikan. So,
bila kita belajar benda macam ni kelas untuk penyelesaian masalah ni, grafik tu sebenarnya banyak menolong awak. Banyak membantu awak untuk mencari dia punya jawapan yang tepat. Okey, untuk soalan ni jawapan dah ada. So, bagi siapa yang dah buat soalan 1, 2, 3, 4, 5, dah ada grafik, dah buat ayat matematik, okey, lepas tu awak selesaikan dan seterusnya, jangan lupa semua ni awak hantarlah. Awak hantar dekat saya. Awak hantar dekat saya dekat mana? WhatsApp Cikgu Jai. Okey, kat WhatsApp ke Telegram ke, terpulanglah nak hantar kat mana. Okey, yang penting awak hantar untuk apa kelas? Untuk penilaian PBD awak. Okey, jadi itu saja minggu ini. InsyaAllah yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf. Okey, jangan lupa like, subscribe dan terima kasih kerana menonton kelas Cikgu Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye kelas.